Assalamualaikum dan selamat kembali ke sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 1 bersama Cikgu Syamal. Okey, untuk hari ini kita akan belajar unit 9 iaitu Kita Cergas dengan topiknya Simpulan Bahasa. Jom kita belajar. Okey, yang pertama sekali kita perlu sediakan bahan untuk belajar hari ini. Jadi yang pertama apa yang kita perlukan adalah buku teks bahasa Melayu. Yang kedua, buku tulis garis 1 iaitu buku BM1. Dan yang ketiga semestinya adalah alat tulis untuk menulis. Okey, jom kita teruskan. Pada hari ini, objektif pembelajaran yang perlu awak semua capai yang pertama sekali adalah semua murid ni mesti dapat menuturkan cerita dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi, cikgu nak awak bercerita, menuturkan sebuah cerita. Jadi, yang kedua, awak semua mesti tahu menggunakan simpulan bahasa dengan betul. Yang ketiga, objektif yang ketiga adalah awak semua, murid-murid dapat mencatat simpulan bahasa dengan betul. Maksudnya menulis simpulan bahasa lah. Okey, jom. Okey, yang pertama sekali kita mesti tahu apa itu simpulan bahasa. Apakah simpulan bahasa? Okey, jadi simpulan bahasa ni adalah bentuk peribahasa yang paling mudah. Simpulan bahasa dan peribahasa ni kita dah gunakan daripada zaman tok nenek kita dulu lagi, moyang kita lagi dah ada untuk bahasa Melayu. Dan yang kedua, simpulan bahasa ni terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud tepat dan padat. Jadi simpulan bahasa ni dia mesti ada dua saja perkataan, tak lebih tak kurang, mesti dua, wajib dua. Dan dalam dua perkataan tu dia mesti ada maksud yang sangat tinggi. Okey, jom kita teruskan. Sekarang cikgu nak semua murid buka buku teks bahasa Melayu muka surat 54. Cikgu ulang, buku teks bahasa Melayu muka surat 54. Okey. Yang ada tajuknya iaitu Nazri Boleh. Okey. Jom kita baca dulu cerita yang ada bermula daripada tajuk. Jom kita baca sama-sama. Okey. Nazri Boleh. Nazri hendak menjadi pemain bola sepak. Dia mahu menjadi ayam tambatan pasukan sekolahnya. Boleh abang melatih saya bermain bola sepak? Tanya Nazri kepada Abang Fadil. Boleh Nazri. Bagaimanapun, jangan hangat-hangat tahi ayam sahaja, kata Abang Fadil. Mulai hari itu, Abang Fadil melatih Nazri. Mereka mandi peluh di padang. Terima kasih kerana baik hati melatih saya. Sekarang saya ada hati untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal, kata Nazri. Okey, jadi yang pertama sekali cikgu nak semua baca cerita Nazri Boleh ni sehingga lancar supaya cara awak membaca tu lebih lancar, sebutan lebih betul. Okey, yang seterusnya cikgu nak semua tengok dalam buku teks masing-masing perkataan yang berwarna merah. Ada 1, 2, ada 3, 4 dan 5. Okey, cikgu bulatkan. Okey, yang pertama sekali kita ada perkataan ayam tambatan. Okey, apa itu ayam tambatan? Ayam tambatan ni adalah satu simpulan bahasa. Okey, yang seterusnya adalah perkataan hangat-hangat tahi ayam sahaja. Okey, hangat-hangat tahi ayam ni pun adalah satu simpulan bahasa. Yang ketiga, mandi peluh. Okey,
Mandi peluh ni adalah satu simpulan bahasa. Dia ada satu, dia ada dua perkataan. Dan yang keempat, kita ada simpulan bahasa baik hati. Dan yang terakhir, kita ada simpulan bahasa ada hati. Okey, sebelum kita teruskan, kita nak fahami cerita dahulu. Okey, cerita Nazri Boleh ni adalah tentang seorang budak yang bernama Nazri. Dia nak menjadi seorang pemain bola sepak untuk sekolahnya. Jadi, dia bertanyalah kepada Abang Fadil. Dia suruh Abang Fadil, yang ini adalah Abang Fadil, dia minta tolong Abang Fadil latih dia, ajarkan dia supaya dia dapat menjadi, yang ini adalah Nazri, supaya dia dapat menjadi pemain bola sepak pasukan sekolahnya. Okey, jadi Abang Fadil ni pun latihlah dia sehingga dia berjaya, sehingga dia dapat menjadi seorang pemain bola sepak sekolah. Okey, jom kita teruskan. Yang seterusnya, okey, kita nak faham apa simpulan bahasa, apa maksud simpulan bahasa yang ada dalam cerita Nazri Boleh tu. Okey, yang pertama sekali, kita ada simpulan bahasa ayam tambatan. Apa itu ayam tambatan? Okey, dia kata di sini, ayam tambatan ni adalah maksudnya orang yang menjadi harapan. Jadi, kita baca balik ayat ni. Nazri hendak menjadi pemain bola sepak. Dia mahu menjadi ayam tambatan pasukan sekolahnya. Jadi, Nazri ni dia ingin menjadi orang yang menjadi harapan di pasukan sekolahnya. Jadi, kalau dia dapat masuk, dia harap dia dapat menjadi orang yang paling hebatlah dalam pasukan sekolah. Itu adalah maksudnya ayam tambatan. Okey, yang seterusnya, simpulan bahasa hangat-hangat tahi ayam. Apa maksudnya? Hangat-hangat tahi ayam maksudnya adalah usaha yang tidak berpanjangan. Maksudnya, bila dia berusaha tu, sekerat jalan je. Dah berlatih-latih, kemudian, penatlah Abang Fadil, tak naklah, tak sukalah main bola sepak. Tu maksudnya hangat-hangat tahi ayam. Dia tidak berpanjangan. Dah try dah semua tu, kemudian tak nak dah. Okey. Yang ketiga, mereka mandi peluh. Mandi peluh, apa itu mandi peluh? Mandi peluh maksudnya adalah basah dengan peluh. Jadi di sini mereka mandi peluh di padang. Okey. Jadi bila mereka dah hari-hari berlatih, dah berpeluh, tu maksudnya badan mereka basah dengan peluh, baju pun dah basah dengan peluh yang banyak. Okey, yang ketiga, simpulan bahasa baik hati. Maksudnya adalah bersikap baik dan penyayang. Okey, jadi cikgu harap cikgu rasa semua tahu kan apa itu maksud baik hati. Dan yang terakhir adalah simpulan bahasa ada hati. Ada hati maksudnya adalah ada keinginan. Kita tengok daripada sini. Terima kasih kerana baik hati melatih saya. Sekarang saya ada hati untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal, kata Nazri. Jadi bila dia dah pandai, dia dah hebat main bola sepak, akhir sekali dia barulah ada hati nak jadi pemain bola sepak yang hebat. Ada keinginan, baru timbul keinginan dia nak jadi orang yang paling hebat. Okey, itu sahaja maksud simpulan bahasa yang kita nak belajar pada hari ini. Okay, kita teruskan. Untuk tugasan satu, yang pertama sekali, cikgu nak semua bersedia dengan buku tulis garis 1 iaitu BM1. Apa yang kita nak buat hari ini adalah menyalin simpulan bahasa bersama maksudnya. Okey, jadi kita buka buku BM1. Okey, awak anggaplah ini adalah buku tulis awak, buku garis 1 awak. Jangan lupa tuliskan hari di sini, hari ini hari apa, dan di sini awak tuliskan tarikh. Berapa tarikh awak? Okey, yang pertama sekali, cikgu nak semua tuliskan tajuk. Tajuknya adalah definisi simpulan bahasa. Dah tulis, jangan lupa gariskan sampai sini. Okey, dah tulis, selang satu baris. Jangan lupa selang satu baris, tuliskan nombor 1. Nombor 1, tuliskan ayam tambatan.
Selang satu baris, tuliskan maksudnya, iaitu orang yang menjadi harapan. Selang satu baris, tulis nombor 2. Hangat-hangat tahi ayam. Selang satu baris, maksudnya usaha yang tidak berpanjangan. Begitu juga untuk nombor 3, iaitu mandi peluh beserta maksud. Nombor 4 beserta maksud. Dan yang terakhir, nombor 5 beserta maksud. Okey. Kalau di sini cikgu tak muat, cikgu letakkan pada muka surat sebelah. Kalau awak muat untuk letak di bawah, awak boleh letakkan di sini. Nombor 5 ada hati. Awak tuliskan ada hati beserta maksudnya di bawah. Okey. Selepas dah siap salin, okey, kita teruskan untuk pembelajaran tugasan yang seterusnya. Okey, tugasan yang seterusnya cikgu nak semua buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 61. Cikgu ulang muka surat 61. Okey, kita buka muka surat 61. Kita nak lengkapkan cerita dengan simpulan bahasa yang sesuai. Okey, jom kita teruskan. Okey, ini adalah buku aktiviti muka surat 61. Sebelum kita mulakan, kita baca arahan yang diberi di atas ni. Lengkapkan cerita dengan simpulan bahasa yang sesuai, kemudian sampaikan cerita. Okey, sebelum kita nak melengkapkan cerita, kita kena tahu apa maksud simpulan bahasa yang diberi. Okey, di sini dia ada beri 1, 2, 3, 4 dan juga 5 simpulan bahasa. Okey, yang pertama sekali kita tengok simpulan bahasa putus asa. Putus asa, di mana kita nak tahu maksudnya? Ada info bahasa di bawah. Okey. Putus asa maksudnya tidak menaruh harapan akan berjaya. Sebagai contoh, kita dah belajar tapi kita putus asa di tengah jalan. Jadi sebab kita tidak menaruh harapan yang kita akan berjaya. Yang seterusnya kita ada perut kosong, iaitu lapar. Semua tahulah kan, yang bab-bab lapar ni semua tahu. Okey, yang seterusnya kita ada baik hati. Sama macam yang tadi, bersikap baik dan penyayang. Dan yang seterusnya anak tunggal. Anak tunggal maksudnya anak satu-satunya. Dia tidak ada kakak, tak ada abang, tak ada adik. Dia seorang je anak mak ayah dia. Dia tak ada adik-beradik yang lain lah, senang kata. Dan yang terakhir kita ada suka hati. Suka hati maksudnya adalah seronok. Okey, jom kita baca petikan yang diberi. Puan Alia ada bernama Fatin. Puan Alia ibu yang dia hendak mengajar Fatin berenang. Sebelum berenang, Fatin mesti makan. Kita tidak boleh berenang dengan, kata Puan Alia. Baik Mama, kata Fatin. Setelah berlatih beberapa kali, Fatin masih tidak dapat membuat apungan air. Cuba lagi Fatin, jangan, kata Puan Alia. Fatin berusaha dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, Fatin berjaya berenang. Okey, sekarang kita nak isi tempat kosong. Okey, macam mana nak isi tempat kosong? Kita cari jawapan di atas. Okey, yang pertama sekali, Puan Alia ada bernama Fatin. Bernama Fatin maksudnya adalah orang. Jadi, jawapan dia adalah anak tunggal yang ini. Anak tunggal. Okey, awak salin pada tempat kosong. Okey, yang seterusnya, Puan Alia ibu yang apa? Takkan ibu yang putus asa. Suka hati, baik hati, perut kosong. Ibu yang baik hati. Tuliskan baik hati. Okey, yang untuk sini kita baca dari sini. Sebelum berenang, Fatin mesti makan. Kita tidak boleh berenang dengan, kata Puan Alia. Kita tidak boleh berenang dengan, okey, baik hati kita dah buat, anak tunggal. Berenang dengan perut kosong, suka hati, putus asa. Mestilah berenang dengan
perut kosong. Tuliskan perut kosong. Dan yang seterusnya, cuba lagi Fatin, jangan, kata Puan Alia. Puan Alia kata jangan putus asa atau jangan suka hati. Cikgu pilih putus asa, jangan putus asa, kata Puan Alia. Dan yang terakhir, Fatin berusaha dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya Fatin berjaya berenang dia. Satu-satunya tinggal jawapan adalah suka hati. Tuliskan suka hati dia, suka hati. Okey, dah siap aktiviti kita yang kedua. Jadi itu sahaja pembelajaran simpulan bahasa kita untuk hari ini. Cikgu ucapkan sekian. Terima kasih.